Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi uh, ruang masa untuk semua pelajar dapat membuka video ni untuk kita cover dalam kelas yang lepas. So saya tak nak ada tertinggal syllabus. So that's why bila kita tertinggal satu kelas, saya tetap akan cover kalau tak sempat secara face to face, sebab bila kita nak cover balik kelas secara face to face mungkin ada sedikit kesukaran dari segi adjustment masa dan juga tempat untuk semua orang. Jadi topik seterusnya yang saya ingin share adalah berkaitan dengan komunikasi, elemen komunikasi dalam project management. So kalau kita lihat di sini, elemen komunikasi ini diberi tajuk dalam Project Management Book of Knowledge, PMBOK, seperti mana yang saya share dalam grup. Ada link berkaitan dengan PMBOK yang relate topik berkaitan dengan pengurusan komunikasi, yang mana kita perlu matching pengurusan komunikasi ini ataupun uruskan komunikasi ini selari dengan outcome ataupun hasil yang kita ingin capai dalam projek pengurusan projek kita. Okey. So dalam pengurusan projek, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat dalam perancangan untuk kita menguruskan komunikasi dalam projek ni? So ada beberapa perkara yang kita boleh lihat dalam list yang dapat di slide yang saya sedang tunjukkan ini, iaitu perlu ada extensive glossary of terms. Sebab setiap daripada term yang ada dalam sesuatu projek mungkin berbeza. That's why kita perlu ada satu mungkin list of term, glossary of term yang perlu diperolehi oleh setiap daripada team member. Kemudian protocols for creating, securing, distributing and storing information. Ini perkara yang penting, sebab kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan di mana sesuatu projek yang diuruskan tersebut adalah projek yang mempunyai risiko yang tinggi. Contohnya dalam pengurusan projek oil and gas, saya ada berjumpa dengan salah seorang daripada player industri yang membuat bidang skop kerja mereka adalah dalam hazard control ataupun dia lebih umum kepada chemical cleaning expert. So dalam pengurusan projek seperti ini, kita akan sedar betapa pentingnya protokol for creating ataupun langkah-langkah dalam membentuk, memastikan ataupun menyebarkan, menyimpan maklumat-maklumat yang penting, kerana sekiranya maklumat tersebut tidak disampaikan kepada individu-individu tertentu, okey, terutamanya dalam projek yang mempunyai risiko yang tinggi, yang menguruskan chemical, menguruskan bahan-bahan kimia yang tak nampak, maka mungkin akan berlaku silap langkah dalam pengurusan projek tersebut yang akhirnya akan mencetuskan bencana ataupun kemalangan yang boleh merenggut nyawa. Okay. Ini yang berlaku dalam projek-projek yang berisiko tinggi. Contohnya di Pengerang, kita di Malaysia ni kita ada proses refining petrol ataupun refining oil di Pengerang, yang mana kita pernah dengar pernah berlaku letupan di
di kawasan tersebut. Ini adalah protokol yang mungkin kejadian ini berlaku disebabkan salah satu daripadanya adalah masalah tidak ada komunikasi ataupun komunikasi, ada elemen komunikasi yang gagal dipatuhi. Okey. Kemudian dalam kita merancang projek communication ni, kita perlu melibatkan stakeholders involved in receiving the information. Siapa stakeholders ni? Seperti mana yang saya pernah terangkan sebelum ni, stakeholders ni can be in organisation or outside of organisation, and not necessarily stakeholder is a shareholder. Shareholder berbeza. Shareholder ni biasanya adalah individu ataupun orang yang terlibat dalam lembaga pengarah atau sebuah syarikat. Stakeholders adalah mereka yang ada kepentingan, yang mempunyai kepentingan, yang memberi kesan, yang projek ataupun kita punya organisasi akan memberi kesan kepada mereka, even mungkin masyarakat setempat. So that's why kita perlu ada planning for this project communication. Kemudian kita ada dalam perancangan of project communication ini, terlihat perlu ada kaedah bagaimana kita memastikan stakeholders tersebut mempunyai maklumat yang up to date. Kemudian any communication constraint governed by legislation, regulation or organizational policies. Ini yang saya sebut tadi, contohnya dalam organisasi ataupun dalam projek yang mempunyai risiko yang tinggi dan melibatkan elemen-elemen keselamatan. So pihak contohnya DOSH, Department of Safety and Health, ataupun NIOSH yang mengawal isu-isu ataupun hal-hal ataupun peraturan, memastikan peraturan dipatuhi. Perlu ada keselarian, so to avoid any constraint yang ataupun mengelakkan salah faham ataupun konflik di antara projek tersebut dengan badan-badan berkuasa ini. Okay. Kemudian escalation step to deal with issues. Ini adalah perkara yang apabila sesuatu bencana ataupun suatu masalah ataupun trouble berlaku trouble dalam sebuah projek. So kita perlu ada perancangan bagaimana kita nak berhubung ataupun nak menguruskan isu-isu tersebut. Okay. And kita kena clear siapakah yang team member yang bertanggungjawab. Tidak semestinya project manager. Kadang-kadang project manager perlu tahu, tetapi ada individu ataupun team member yang mungkin boleh diberikan tugas khusus untuk release the information. Okay. Kemudian mungkin ada pencalonan ataupun kita melihat beberapa specific document requirement to provide ataupun to manage dalam perancangan kita untuk projek komunikasi ini. Okay. So dalam kita mengurus projek komunikasi projek ini, kita perlu tahu bagaimanakah kita boleh sebenarnya kaedah dalam topik ini kita cuba menyelusuri ataupun memahami bagaimana kita boleh menguruskan komunikasi projek ini dengan berdasarkan daripada sama ada benda ni adakah fakta, adakah fantasi, folklore ataupun feeling. So we know how to separate them. Okay? Because dalam projek ini dia akan berlaku maklumat mungkin yang kita perlu faham. Kadang-kadang maklumat tersebut bukanlah perkara fakta. So that's why kita perlu tahu bagaimana nak mengasingkan. So dalam sesuatu projek ataupun pengurusan projek ini,
perkara yang memang aktiviti yang selalu digunakan, elemen ataupun metod pengurusan, metod komunikasi yang selalu digunakan adalah kita akan ada mesyuarat ataupun projek progress meeting dan sebagainya. So dalam hal ini kita perlu faham dalam projek meeting ini terdapat apa yang disebut sebagai peranan-peranan yang perlu dimainkan dalam setiap daripada projek meeting member ataupun ahli mesyuarat tersebut. So ini digambarkan dalam gambar rajah ni bagaimana kita boleh buat profiling the meeting. So contohnya macam kita tengok sini, participant dan chair. Kalau sekiranya chair ni makna ketua aktif dan participant very passive, so kita akan dapat very limited attention. Okay, so we want to of course to get fully engaged. That means both active. Chair maknanya ketua ataupun pengurus projek, okay, dengan member of project both active involved in meeting, bukan participant just passive ataupun participant very active, tetapi chair ataupun ketua ataupun project manager very passive. So we can be a tangent distraction here. Okay, kalau both passive, that mean micro sleep lah. Ni yang boleh terbabas. Tapi kalau kita guna istilah micro sleep ni, biasa kita terdengar dalam istilah kita tengah drive tetapi tertidur atau micro sleep. So we don't want on this happen to our project. We must be sure that both of us must be active. That mean semua daripada ahli mesyuarat perlulah aktif. Okay, so that's we can get a fully engaged. So of course the result of communication can become ataupun kita punya hasil komunikasi tersebut akan lebih efektif. Alright, so dalam mana-mana projek akan ada kick off meeting. Dalam mana-mana projek akan ada kick off meeting. So kick off meeting ni sangat penting untuk kita memastikan projek tersebut dapat disampaikan dalam meeting yang pertama. So apakah detail of project objective? Kita kena clearkan waktu tu. Boss must know, ataupun bukanlah ketua ni baru tahu. Kalau boleh kita kena distribute the information earlier before meeting. Jangan masuk meeting, okay, hanya chair saja ataupun ketua saja ataupun pengurusi mesyuarat saja yang tahu tentang konten yang nak dibincang. Sepatutnya kita nak dapat profiling meeting yang kita sebut aktif tadi, fully engaged tadi, both aktif. So mesti semua team member sudah ada gambaran dan faham tugas yang perlu dilaksanakan before we form our kick off meeting. Kalaupun tidak, ni mungkin dia hanya pre-meeting before we do the kick off meeting. Pre-meeting ni kadang-kadang kita perlu juga penerangan daripada ketua kepada team member, penerangan awal, kemudian tugasan awal before we start for our kick off meeting. So when we form a kick off meeting, bila kita buat kick off meeting ni maknanya every one of team member sudah ada bahan untuk dia bincangkan, dan kita nak kick off meeting tu more effectively. So that's why beberapa condition yang kita boleh lihat di sini. Pertama sekali, perlu ada pendetailan, perlu ada perincian dalam projek objektif. Bila projek tersebut akan dilaksanakan dan akan diserahkan, kan, apakah outcome dan benefit yang akan diperolehi, sama ada oleh shareholder or stakeholders. Kemudian meeting the client or their representative, maksudnya ini mungkin ada pihak yang ketiga akan terlibat ataupun tidak. Kemudian kita perlu review all the scope, inclusion and exclusion, untuk memastikan bila sebut scope ni, maksudnya kita punya border kerja perlu clear, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. So must be fit in at least a PAS standard. Okay.
And then clarify the role and responsibilities. Ini pun bila kita sudah ada pre-meeting sebelum the kick-off meeting, so kita dah faham apa tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap daripada team member. Ini komunikasi pengurusan projek yang perlu kita laksanakan. Kemudian bagaimana kaedah untuk kita melaksanakan projek tersebut, mestilah dihuraikan dengan sejelas-jelasnya. Okey, bukanlah diuraskan seperti mana saya sebut sebelum ni tadi. Di kick off meeting ni bukanlah dihuraikan oleh ketua sahaja, tetapi setiap orang boleh memberikan dia punya tugas dan tanggungjawab untuk memastikan projek tersebut berjaya. Kemudian apakah maybe contingency plan or plan B. Kita perlu ada plan A and plan B. Sometimes we come to plan C as well. Okay, so that's what we call as a working through the project management plan. Mesti ada backup plan. Kemudian discussing different views between the stakeholders and or team members. Right, so ini antara perkara yang kita penting untuk kita bincangkan dalam kick off meeting. Okay, and then this kick out meeting maksudnya bila kita sudah deliver, bila kita nak hand over, kita akan ada kick out meeting. This is the meeting that formally brings the project to a close. Maksudnya meeting yang hampir-hampir penamat projek. So project can close at any time, committed or not. And then final meeting ensure that all aspect of the project are formally closed out prior to the team being disbanded. Okay. Okay, and then of course dalam mana-mana kerja kita perlu ada penilaian prestasi, termasuklah dalam projek ni. So kita tidak menilai secara subjektif semata-mata, dan perlu ada formal evaluation for our project performance. So that's we need to build up ataupun prepare the report for our project performance. Kita perlu prepare, dan beberapa perkara mungkin kita boleh jadikan guideline di sini. Walau bagaimanapun terdapat banyak template ataupun banyak guideline yang detail dalam mana-mana textbook. Even dalam textbook yang saya share pun para pelajar boleh tengok bagaimanakah kita nak menyediakan project performance report. Sama ada kita nak melihat dari segi perjalanan projek tersebut, the milestone, and then dari segi cost effective, mana standard dollar expenses, and then 50-50 rule, level of effort, equivalent units, number of compliance inspection, testing and so on. Okay, and then berapa lama lagi, ataupun mungkin kalau sekiranya projek tersebut tidak dapat diselesaikan, contohlah dalam projek yang kita sedia maklum sebelum ni, projek kereta api laju yang terpaksa ditamatkan apabila berlaku perubahan kerajaan. So what is the remaining duration of the project, so that we can give a report, the performance project performance report, and number of deliverables completed and or handovers. So must be included in project performance report. Beberapa perkara yang perlu ada selain daripada apa yang kita bincang tadi, kita tengok kat sini. Okay, the performance reports must convey very accurate, complete and timely information to different stakeholders. Okay, and then kita perlu menyediakan mungkin apakah exit ataupun escape road to project personnel for a mismanaged project. Ni kalau sekiranya kita boleh sediakanlah, dan reflect the true facts on the project progression, encourage early detection of problem. Ni pun perkara yang perlu ada dalam project performance report. And then perlu ada
beberapa cadangan penyelesaian, and then perlu ada beberapa perkara yang boleh membantu. So report ni akan membantu pembuatan keputusan. Tu how that we can see from there, from the list, that it can be facilitate the decision making. Okay, kadang-kadang daripada performance report tu kita dapat buat keputusan yang lebih practical, sama ada kita nak teruskan ataupun tidak, ataupun kita nak buat adjustment and so on, and track all the scope changes. Ni pun daripada kick off meeting tadi mungkin kita nampak macam-macam scope yang kita boleh buat, but when it's come to the performance report, so we realize, kita sedar, kita faham, oh, we have to change some scope of our work, so that we can be more practical to deliver to our customer. Itu contohnya lah. And then confirm that the project is on track, is in all respects. Okay, so kalau tak on track, so kita kena review lah, kita kena report juga, what the reason that is not on track, kan. Okay, so the progress report biasanya kita akan sediakan dari semasa ke semasa lah. That's a project milestone, project the project task and milestone progression, and then completion, kalau ada, and then berapa banyak budget ataupun berapa banyak kos yang telah dikeluarkan, cash flow, how much that cash flow that we have currently, kan. Kemudian dari segi conformance or with the specification, again any changes if available to scope. Okay, and then mungkin perlu ada ataupun telah ada approval yang telah diterima, pun perlu ada. Ni contohnya macam kita nak buat sesuatu projek, contohnya kita pernah dengar ada perancangan dulu nak buat terowong bawah laut. So approval yang perlu didapati, mungkin kita lihat di situ projek tersebut tidak dilaksanakan secara fizikal, tetapi sebenarnya proses ataupun projek tersebut telah berjalan, dan dalam proses approval of maybe soil ataupun penilaian tanah, soil evaluation, kan. Tu perlu ada report, so that kita tahu, bukan maksudnya tidak berjalan langsung. So resource assignment reflecting work in progress. So that's what we can be include in our progress report, right? And then the status report refer to the focus of the status report will be on the current position. Current position, similar like a progress report. There's a project goal in relating to its overall plan. So that is the project running to schedule and on budget and as specified, and it is fully resourced. Where the project, task and milestone are in relation to the status date, where the budget and cash flow. So it's quite similar with the previous slide here, mana boleh dikatakan agak samalah dengan progress report or status report ni. Okay, dan dalam communication kita tengok, maknanya dalam project management communication ni, kita banyak sentuh berkaitan dengan laporan, report. Selain daripada kick off meeting, kick out meeting tadi, kita banyak kait ataupun sentuh berkaitan dengan laporan. Okay, so laporan berkaitan dengan ramalan of completion, ramalan tamat ataupun complete-nya sesuatu projek. Okay, tu kita boleh masukkan di sini. Okay, so that's a forecast report, can be a forecast completion date and time. Okay, pending and unforeseeable risk, approval outstanding, ni pun penting. Seperti mana saya cakap tadi, mana projek-projek yang melibatkan badan-badan legislatif yang tertentu, memang kadang-kadang kita perlu spend masa yang lama, sebab we have something
we can control, maknanya third party punya pihak yang punya proses, so kita tak boleh control. So that's we have to clarify in our forecast, and we have to put in forecast completion report. That's one very important element for project communication punya element. Okay. Okay, last but not least, of course, apabila kita buat pengurusan ni, elemen controlling mesti ada. Elemen controlling, that means controlling communication management. Okay, perlu ada, dan semua tersebut telah termasuk sebahagiannya daripada yang telah kita bincangkan sebelum ni. Contohnya performance report, master report ataupun progress report. Kemudian perlu ada semua report-report ataupun minit mesyuarat dan sebagainya perlu diurus dengan baik untuk memastikan segala isu yang timbul akan ada rujukan yang jelas. Ataupun contohnya kalau sekiranya kita didakwa dalam kecuaian dan sebagainya, kita boleh tengok ada kita punya kita dah maklumkan, dah mesyuaratkan, tetapi kecuaian ni berlaku di pihak operator. So kita dapat control the communication di situ. Okay, so that's all for class for topic of communication management, okay, dalam project management ini. Terima kasih. Assalamualaikum.